بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, kutiba ala bani Adam nasibuhu minaz zina, mudrikun zalika la mahalah, al-aynani zinahuma an-nazar, wal uzunani zinahuma al-istima', wal lisanu zinahul kalam, wal yadu zinahal batshu, wal rijlu zinahal khuta, wal qalbu yahwa wa yatamanna, wa yusaddiqu dhalikal farj aw yukadzibu, atau kama qala, muttafaqun alaih. Seorang sahabat Nabi, nama dia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia menceritakan, kata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabda Nabi, kutiba ala bani Adam nasibuhu minaz zina. Nabi kata ditentukan ke atas seseorang manusia itu bahagian dia daripada zina, maksudnya daripada dosa. Manusia ni boleh buat dosa, Nabi kata. Mudrikun zalika la mahalah. Yang mana dosa itu kadang-kadang tak dapat tidak akan dibuat oleh benda-benda yang akan disebutkan ini. Kata Nabi, al-aynani zinahuman nazar. Dua biji mata, dosa dia boleh dapat melalui tengok. Nabi kata manusia ni tak boleh lari, kok mana pun ada buat dosa. Jalan-jalan yang boleh mendatangkan dosa kepada manusia, di antaranya ialah al-aynani, dua biji mata. Dosa yang boleh mai kepada manusia di antaranya melalui biji mata, iaitu an-nazar, apabila mata digunakan untuk tengok benda-benda yang tak patut dia tengok, jadi dosa ke dia. Wal uzunani zinahuma al-istima'. Jalan yang kedua manusia boleh jadi berdosa ialah dengan dua telinga dia. Dosa boleh mai dekat satu-satu manusia melalui telinga itu apabila al-istima', apabila dia guna telinga untuk dengar benda yang dia tak patut dengar. Wal lisan zinahul kalam. Nabi kata jalan ketiga yang boleh jadikan manusia berdosa ialah lidah. Dosa boleh mai dengan jalan lidah ini dengan al-kalam, dengan bercakap. Bila dia bercakap benda hak dia tak patut cakap, jadi dosa ke dia. Wal yadu zinahal batsh. Dan dosa juga boleh mai melalui tangan, iaitu dosa mai melalui tangan apabila tangan digunakan untuk ambil benda hak dia dilarang ambil. Warijlu zinahal khuta. Nabi kata dosa juga boleh mai dekat satu-satu orang manusia itu melalui kaki, iaitu apabila kaki digunakan untuk langkah ke tempat yang tak dibenarkan oleh agama. Wal qalbu yahwa wa yatamanna. Dosa juga boleh mai kepada manusia melalui jalan hati, iaitu apabila hati digunakan untuk teringin benda-benda yang tidak sepatutnya dia teringin. Yatamanna maksud dia angan-angan, teringin, angan-angan nak benda yang dia tak patut dapat, maka berdosa dia melalui jalan hati. Wa yusaddiqu zalikal faraj aw yukadzibu. Dan kemuncak kepada dosa zina ialah apabila dia membenarkan benda-benda tadi semua dengan kemaluan dia. Apabila dia guna mata untuk tengok benda yang tak patut tengok, berdosa dah, tapi tak besar lagi dosa dia. Apabila dia guna telinga untuk dengar benda-benda yang tak patut dia dengar, berdosa dah, tapi belum cukup besar dosa dia. Apabila dia guna lidah untuk nak bercakap benda-benda yang tak patut dia cakap, berdosa dah, tapi tak cukup besar dosa dia. Apabila tangan dia guna untuk buat benda-benda yang dilarang oleh agama, berdosa dah, tapi tak cukup besar dosa dia.
Tapi apabila semua benda ni, dia guna mata, dia guna telinga, dia guna lidah, dia guna tangan dia guna kaki dia guna hati dia, akhirnya dia benarkan dengan kemaluan dia. Dia betul-betul terlibat dengan zina, maka dia terlibat dengan dosa besar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Mula-mula tengok orang perempuan yang dia tak patut tengok. Zina dah, zina mata. Kemudian selepas daripada tu guna telinga untuk nak dengar suara perempuan yang tak patut dia dengar. Dosa dah, dosa zina. Kemudian dia guna lidah bercakap dengan perempuan dengan nada yang tidak patut dia guna untuk bercakap. Dosa dah, dosa zina. Kemudian tangan dia guna untuk pegang-pegang orang perempuan yang tak sepatutnya dia pegang. Berdosa dah. Dan sebahagian daripada dosa zina. Kemudian kaki, dia gunakan kaki melangkah pergi ke tempat, ke rumah, ke bilik tempat duduk perempuan yang tak sepatutnya dia pergi. Berdosa dah. Sebahagian daripada dosa zina. Kemudian hati dia bercita-cita untuk nak buat tak elok dengan perempuan tu. Berdosa dah. Sebahagian daripada dosa zina. Kemuncak kepada benda ni apabila dia membenarkan kemaluan dia berzina dengan perempuan itu. Maka dia terlibat dengan dosa yang cukup besar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hadis itu hadis sahih, muttafaqun alaih. Sepakat ulama mengatakan itu hadis sahih. Dalam sebuah hadis lain riwayat daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Kata dia anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Iyyakum wal julus fit turuqat." Qalu ya Rasulullah, "Ma lana min majalisina buddun natahaddatsu fiha?" Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa iza ataitum illa al-majlis fa'tu at-tariq haqqah." Qalu, "Wa ma haqqu at-tariq ya Rasulullah?" Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ghaddul basar wa kafful adha wa raddus salam wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar." Atau kama qala, muttafaqun alaih. Seorang sahabat Nabi yang bernama Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia menceritakan, kata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sabda Nabi, "Iyyakum wal julus fit turuqat." Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, jaga-jagalah kamu. Hendaklah kamu takut daripada duduk di jalan-jalan. Nabi pernah larang sahabat-sahabat dia tak usah duduk kot tempat orang duduk lalu ni. Laluan orang, jalan yang orang selalu lalu, tak usah pergi duduk situ. Nabi pernah satu hari berjalan-jalan jumpa sekumpulan sahabat duduk dekat jalan. Jalan yang orang duduk berjalan pergi balik ni. Nabi pergi kat mereka, Nabi kata, "Iyyakum wal julus fit turuqat." Nabi kata, jaga-jaga. Hendaklah hampa semua takut. Jangan duduk dekat jalan yang menjadi laluan orang ni. Sahabat kata dekat Nabi, "Ya Rasulullah, ma lana min majalisina buddun natahaddatsu fiha." Kami tak ada tempat lain dah, sahabat kata. Kami tak ada dah tempat lain untuk kami nak duduk, nak bersembang-sembang. Melainkan tani aja tempat untuk kami duduk, berjumpa ramai-ramai dan kami bersembang apa yang patut. Tak ada dah tempat lain untuk kami nak pergi duduk. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata dekat sahabat-sahabat ni, "Fa iza abaitum illa al-majlis fa'atu at-tariq haqqah." Nabi kata kalau dah terpaksa duduk juga tani, tak ada dah tempat lain nak boleh duduk, maka hendaklah kamu bagi hak jalan. Kalau boleh, kalau tahu katanya ni jalan orang, tak usah duduk. Nabi kata lagu tu. Kalau ada tempat lain untuk duduk, jangan duduk dekat jalan. Tapi kalau dah tak ada dah tempat mana nak boleh duduk, melainkan itulah satu-satunya tempat yang hampa boleh duduk, Nabi kata pastikan hak jalan hampa bagi. Sahabat kata dekat Nabi, "Wa ma haqqut tariq ya Rasulullah?" Apakah hak jalan ya Rasulullah? Apa benda yang kami nak kena jaga kalau kami duduk tepi jalan? Nabi kata, "Ghaddul basar." Yang pertama, kalau terpaksa duduk juga bersembang tepi jalan, jaga pandangan mata. Mata tak usah duduk liang sangat. Duk, kalau duk nak bersembang, duk sembang. Ni tak duk tentu, duk balut rokok, biji mata, duk tengok orang lalu. Lalu bukan tengok saja, tengok dengan ulasan selari sekali. Nuhang tengok no, nuhang tengok no. Dia ni ya, tu yang duk jadi di tepi jalan. Nabi SAW kata tak sah duduk tepi jalan. Pasal apa? Kita bila duduk, sat lagi banyak benda kita nanti nampak. Bila kita nampak, mulut nanti nak ulas. Bila kita ulas, jadi dosa.
Untuk jalan selamat, tak saduk langsung tempat yang orang duk lalu lalang ni. Pasal lagi kalau orang lalu, kita tak tengok, tak kena. Kita memang nak tengok. Bila dah tengok, tak ulah berasa tak sempurna. Bila ulah jadi dosa. Nabi kata kalau terpaksa juga duduk, jaga peraturan-peraturan untuk duduk dekat dengan tempat orang duk lalu ni. Peraturan yang nombor 1, Nabi kata ghaddul basar. Mata tunduk, tak saduk perhati orang lalu lalang. Wakaful adha. Yang kedua, tahan diri daripada buat benda yang boleh jadi dosa. Tahan diri. Dah kata duk sembang, nampak orang main, berasa ni dalam perut ni punya gatal nak kata ke orang. Jaga, jangan kata. Nabi kata kaful adha. Jaga diri seboleh-boleh, jangan sampai kita pergi buat benda yang menjadi susah kita di akhirat esok. Waraddus salam. Yang ketiga, peraturan duduk dekat jalan ni. Yang ketiga, raddus salam. Kalau orang lalu bagi salam kat kita, jawab salam. Jawab salam tu mesti. Orang lalu tengok kita, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawab. Wal amru bil ma'ruf. Dan duk tepi jalan ni, hendaklah kita suruh orang buat baik. Wan nahyu 'anil munkar. Dan duduk tepi jalan ni, hendaklah kita sentiasa melarang orang daripada buat mungkar. Maknanya duk di situ tak duk saja. Duk dalam keadaan kita buat apa yang Allah Subhanahu wa taala suruh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tu sebab dia kata kat kita tadi, manusia ni kok mana pun dia nak boleh panggu dosa. Kadang-kadang dosa main melalui mata, kadang-kadang dosa main melalui mulut, kadang-kadang dosa main melalui tangan, kadang-kadang dosa main melalui kaki, kadang-kadang dosa main melalui angan-angan dalam hati. Maka dosa ni kadang-kadang tak upaya dia nak main kat kita. Maka Nabi SAW bagi jalan dekat kita macam mana cara kita nak jauh diri kita daripada terlampau banyak nak buat dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran ayat 36 surah Isra. Surah Al-Isra. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innas sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Shadaqallahul azim. Tuhan kata sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semua ni Allah akan minta kita bertanggungjawab di hari akhirat nanti. Allah Subhanahu wa taala sebut ayat 36 surah Al-Isra. Dia kata innas sam'a wal basara wal fuada. Sesungguhnya pendengaran, apa benda hak kita dengar, kita kena bertanggungjawab depan Tuhan esok. Apa benda yang mata kita tengok, kita kena bertanggungjawab depan Tuhan esok. Apa benda yang hati kita duk ingat, kita kena bertanggungjawab di depan Tuhan esok. Kullu ulaika, semua ni Tuhan kata kana anhu mas'ula, adalah kamu akan diminta bertanggungjawab di depan Tuhan esok. Tuan-tuan fikir kalau umur kita sampai 65, sampai umur 75, sampai umur 85 baru mati, berapa banyak benda kita dengar, berapa banyak benda kita tengok, berapa banyak lintasan dalam hati. Semua ni kita nak kena berjawab depan Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat esok. Kita fikir hak tu, kita tahu hak mana berat. Kebaikan ke berat, kejahatan ke berat dalam diri kita. Macam mana nak jawab depan Allah Subhanahu wa taala esok ni. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat 19 surah Ghafir. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya'lamu kha'inatal a'yun. Shadaqallahul azim. Maksud dia Allah kata ya'lamu, Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang amat mengetahui kha'inatal a'yun, akan kekhianatan mata manusia. Tuhan tahu. Kita buat-buat tunduk bawah, buat-buat tunjuk warak, sekali-sekali aja tengok, yang lain banyak tunduk bawah. Tapi sekali-sekali tengok tu berapa punya khianat mata kita, Allah tahu. Hak ni takut tuan-tuan. Hak ni takut kita dengan Tuhan, hak ni kita takut. Dengan orang kita tak takut sebab kita boleh berlakon. Depan orang kita boleh berlakon, buat-buat tunjuk kata kita baik. Orang tak tahu, orang sangka kita baik. Tapi dengan Tuhan tak boleh berlakon. Tuhan habaq dah awal-awal, ya'lamu kha'inatal a'yun. Tuhan dia cukup tahu kekhianatan mata manusia. Mata manusia tengok niat baik ke, tengok niat tak baik, Tuhan tahu. Tak gaduh kita ucap di mulut, kita tengok tu Tuhan tahu penglihatan kita itu baik ataupun tidak baik. Dan semua ni Allah Subhanahu wa taala minta kita bertanggungjawab depan dia esok. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Mudah-mudahan mukadimah yang kita baca ni memberi satu ingatan kepada kita semua.
supaya kita lebih berhati-hati. Yang hati-hati ini bukan nak bagi kebaikan pada siapa-siapa, melainkan kebaikan pulang pada diri kita sendiri. Kita buat baik, Allah bagi kebaikan pada kita. Kita buat benda tak baik, Allah sediakan balasan azab untuk kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala lindung kita daripada buat benda-benda tak elok. Allah pelihara kita daripada terlibat dengan benda-benda dosa, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita orang yang selamat dalam melakukan apa juga benda masa hidup atas dunia. Mudah-mudahan mukadimah itu bagi manfaat kepada kita semua, insya-Allah.